mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Syahrudin bin Sa'ari, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, untuk menyampaikan amanatnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada anak dia pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Memanjatkan kesyukuran saya kepada Allah Ta'ala event ini dapat bersama dengan tuan-tuan pada majlis tengah hari ini. Salam pada diri yang besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para sahabat. Pada yang hormati Cik Hanafi, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkap yang baru, tepukan pada beliau. Rakan saya Tuan Saliman, Ketua Ketua Pengarah Kanan, Guru Besar Cikgu Saliman dari Mufin, rakan-rakan pentadbir, rakan-rakan guru serta hadirin sekalian. Sekali lagi saya merapakan kesyukuran saya kepada Allah Ta'ala dapat bersama dalam majlis lambaian kasih Sanjungan Budi yang dikenolakan oleh Sekolah Menengah Negeri Gambir. Difahamkan ada 3 in 1 Pertama, melarikan beberapa rakan kita yang berpindah keluar, Ustaz Fahmi, Cik Muhammad Guanan dan juga Aliyah Fatin. Juga melarikan rakan-rakan yang bersara serta melarikan rakan-rakan yang baru ditempatkan sebagai pertukaran masuk ataupun yang baru ditempatkan sebagai guru. Jadi tahniah kepada mereka-mereka ini. Jadi untuk yang bertukar, saya ingat dapat saya ucapkan selamat menghadapilah suasana baru. Jadi free positive thinking bertukar-tukar ni. Saya eloklah saya jadikan diri saya contoh sendiri. Saya di Muar ditukarkan jabatan sampai pencen saya tak balik Muar. Dan akhirnya saya akan menetap di Johor Bahru. Jadi saya harap guru muda ni kalau dapat bertukar antara Muar dengan Tangkap yang bising Ini dulu Tangkap dengan Muar satu daerah, tapi bila dapat tukar Muar ke Tangkap ke Muar, jumpa PPD tak puas hati, jumpa pengarah. Saya kalau orang jumpa kat pejabat ni, PE saya tahulah, dia akan cakap pengarah sibuk. Jadi ini boleh cerita lah cara dia. Kalau dah macam sibuk sangat nak keluar, saya akan bangun keluar, wala encik ada meeting, sambil saya berjalan ke lift lah saya selesaikan. Dia masuk lift saya patah balik pejabat. Sebab janji 10 minit akan jadi 1 jam. Ada yang menangis dan sebagainya. Jadi saya harap positif lah. Saya tak tahulah ni Ustaz Magin ni pindah ke ni. Saya pindah Tangkap dekat je. Alia pindah. Alia ni memang balik manjik. Ada datang ke? Ada. Orang Kelantan takkan balik Kelantan lah. Saya pun baru balik Kelantan minggu lepas. Baik. Rakan-rakan yang dikasih sekian. Pertama saya makan ucap terima kasih atas teringga pada rakan saya Tuan Pengetua Cik Sariman yang telah membuat persiapan. Saya rasa saya hadir ke Bukit Gambir ni tumpang tui lah orang kata sebab nak raikan cikgu-cikgu yang bertukar, cikgu yang baru masuk. Jadi tiba-tiba saya pun mengadakan satu program lawatan kerja. Jadi sama-sama tu dapatlah merasa kemeriahannya. Tapi walau bagaimanapun ini sekolah ketiga dan kebetulan saya lawatan kerja hari pertama sekolah dibuka. Saya mengambil kesempatan untuk melihat operasi sekolah dibuka di daerah Tangkap. Mengambil kesempatan saya, ini adalah minggu terakhir sebagai penjawat awam. InsyaAllah pada hari Khamis ini merupakan hari yang terakhir saya sebagai penjawat awam. Dan pada hari Jumaat saya boleh jadi YB, iaitu yang bersara, dengan penuh kenikmatan dan satu tali-tali yang cukup dinanti-nantikan oleh sebagai penjawat awam. Syukur Alhamdulillah saya dapat menamatkan sebagai penjawat awam dengan keadaan sampai penghujung yang Alhamdulillah keadaan berjalan yang baik. Jadi saya ucapkannya pada Encik Hanafi, walaupun baru bertugas sebagai pegawai pendidikan daerah Tangkap, tapi berdasarkan di Bukit Gambir ni saya tak dapat tengok. Tadi hanya dah, saya pun dah lupa ingat 2 sesi, rupanya 1 sesi. Dulu 2 sesi sekolah ni. Jadi 1 sesi dia tengok pelajar-pelajar dah keluar. Jadi dalam keluar tu boleh diperbaiki sikit lah saya tengok, sebab penekanan kepada yang oleh Yang Amat Menteri Kanan Pendidikan serta Datuk Dr. Wibah serta pengurusan tertinggi kementerian untuk memastikan
penyuraian pelajar juga mengikut SOP yang dikendaki. Kita yakin dalam sekolah semua berkeadaan dengan baik, tetapi di luar itu kita perlu tingkatkan, ingatkan anak-anak sentiasa menjaga jarak sosial, fizikal, sentiasa pakai mask. Saya pun dah tertinggal mask kat bawah selalunya saya pakai tu, okey. Walaupun saya sebenarnya saya dah dapat full injection yang kedua. Saya orang pendidikan pertama dari Johor yang diberi oleh kerajaan untuk mengambil vaksin 1 dan 2. Tapi saya tetap mematuhi SOP. Kemudian ingatkan pelajar yang naik bas, dalam bas sentiasa pakai mask, dan walaupun tak ada jarak sosial dalam bas dia pakai mask, dan mereka kena sentiasa sanitizer tangan lah dalam tu, ingatkan pergerakan dalam sekolah dan sebagainya. Dan cikgu juga kena prihatin, alert. Ini yang saya nak sampaikan sikit, tolong ambil maklum, iaitu tolong kita lebih sensitivity sikit tentang kesihatan kita. Beritahu pada anak-anak kita, beritahu pada penjaga kalau guru tingkatan ada WhatsApp dengan penjaga, iaitu kalau kita rasa badan kita kurang sihat hari itu, misalnya ada simptom batuk berterusan, mungkin sesama yang berterusan, ataupun kita suka suhu tak panas tapi kita rasa badan kita rasa tak selesa, jadi eloklah kita mendapatkan rawatan dan tak perlu hadir ke sekolah. Ini untuk mengelakkan wabak virus ini berjangkitlah. Tadi saya dapat menjawab WhatsApp dari Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Johor. Hari ini untuk makluman ada 2 sekolah rendah kita terpaksa ditutup. Okey. Jadi semuanya kita akan tutup 7 hari. Sebab satu sekolah tu cikgunya 25 orang. Tapi 13 orang dipanggil buat swab test. Jadi tinggal 2 orang nak operasinya mana? Dan pelajarnya ada lebih kurang 79 orang. Dan tadi dapat dalam perjalanan ke sekolah Bukit Gambir SMI tadi kita dapat lagi satu maklumat. Satu sekolah juga terpaksa ditutup sebab cadangan PKD, Pejabat Kesihatan ditutup sebab ramai juga cikgu yang terpaksa di swab test lah. Jadi kena jaga-jaga tuan-tuan ya. Jadi pengisiaran atau sensitiviti kita tentang kesihatan ni penting. Itu sebabnya kita di jabatan bukan saja menyekat suhu, tapi kita akan scan, akan menjawab beberapa soalan. Sebagai contoh, adakah kita ada close contact, adakah kita bergejala, kita tik demam tak demam, dan ada beberapa soalan. Kita hantar kepada usia. Jadi ini menunjukkan sensitiviti kita kepada punca-punca atau simptom. Ini supaya ia boleh dielakkan. Dalam masa yang sama, saya boleh tahan lagi 4 hari lah. Yang menjalankan tugas saya nanti percayalah dia tak boleh tidur pukul 12 malam. Semata-mata nak hantar laporan COVID je kepada Kementerian Kesihatan. Sebab pegawai yang bertugas akan menerima laporan mungkin 3 petang, 4 petang, 5 petang, 6 petang berterusan. Dan pegawai akan hantar kepada saya sebelum saya hantar kepada pusat center kita di Kementerian Pendidikan. Jadi saya harap kita dapat bekerjasama mengurangkan wabak ini secara bekerjasama. Misalnya ingatkan pelajar jangan rakan-rakan cikgu pun tak perlulah pergi ke tempat-tempat awam yang misalnya pasar malam, pasar tani. Saya dah tak pergi pasar setahun lebih dah. Semua order online. Ikan, daging dan sebagainya, sayur tak pergi dah. Supermarket pun saya pergi 2-3 kali ada barang yang amat perlu nak beli. Ya, niat nak beli baju pun batalkan. Ya, tak nak pergi. Itu mesyuarat Kelantan, kalau orang Kelantan kan sibuk pergi apa? Pasar apa? Pasar Kebijakan. Saya pergi sekejap lah, ada benda nak cari rempah, terus turun. Pergi satu kedai turun. Tak ada rayau-rayau sebab kita tak berapa dan tak pergi pun pasar malam dah pergi. Pasar wakaf CA. Kalau dulu pergi Kelantan tak tinggal tu. Jadi tak pergi. Kita kena jagalah. Ya, kita punya tu supaya dia akan, itu harapan saya lah ya. Baik, seterusnya saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kepimpinan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir kerana dah dapat. Saya walaupun tak dapat melawat ni, tapi saya tahu dah Cik Saliman ni dia aktif dalam Facebook. Saya sebenarnya sejak akhir-akhir ni lah, tidak dulu semua Facebook sampai masuk saya akan jawab Cik Saliman, tapi sekarang ni dah tak jawab. Hari ni pun saya buka tadi WhatsApp saya dah 345 yang belum menjawab. Jadi dapat lepas pencin je lah kalau jawab. Setakat beri salam tu kawan-kawan, saya tangguhkan dulu lah malam-malam kan kalau free.
kita akan jawab tadi, tapi Datuk Agman kemudian dah jawab. Itu kena jawab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, saya tahu banyak aduan tiba. Dia kata pengetua mengganggu kehidupan waktu malam dia. Pengetua bukan kalau kami lah, ni kita aduan dia hantar WhatsApp. Dia kata pada 10 malam pengetua mengganggu waktu bekerja kan tuan jam 5 petang je. Oh, kalau tuan-tuan jadi pengarah jawab macam tu, kena notis 24 jam Saya bila-bila masa je boleh tengok WhatsApp dan bila-bila masa boleh jawab. Ada satu ketika saya hantar satu laporan yang ketika kepada Datuk KPM. Saya hantar lagi 2 minit pukul 12 malam. Saya kena tunggu sebab dia reply. Dia reply saya pukul 12.45. Barulah saya boleh berlalu 12.45 malam dengan Lena. Saya tunggu je kali tu nak tunggu bila Datuk nak balas. Jadi kita begitulah kerja kita. Jadi saya harap Bukit Gambir tak adalah macam itu komitmen yang saya tengok. Cikgu Salimah sebut macam-macam, semua melalui kerjasama. Dan inilah ucapan tahniah dan penghargaan kepada guru-guru sekolah ini kerana telah memberi kerjasama yang erat. Itu sebabnya tuan-tuan, kita Johor menjelang 2021 hingga 2025 kita melancarkan pendidikan holistik 2.0 dengan kita punya hashtag adalah kebersamaan memacu pendidikan negeri Johor. Jadi apa maksud kebersamaan? Jadi kita nak rakan-rakan guru bekerjasama dengan pengetua berusaha bekerjasama dengan PPD semua bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Johor. Jadi dengan kebersamaan ini kita harap kita boleh memacu pendidikan Johor dengan lebih cemerlang dengan dua objektif yang utama yang pastinya kita faham dan kita ingati, iaitu sekolah berkualiti serta kemenjadian murid. Ini yang kita beli dan kita memang dah berada dalam right track yang cukup bagus, tetapi ada lagi sana sini yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, saya selalu kerap menyebut di mana-mana dalam 6 operasi sistem 11 rancangan, ada satu yang penting digalap yang masih lagi perlu dicapai, iaitu kompetensi dalam dunia bahasa. Tadi saya bicara tu anak murid saya Madani yang dulu cukup cemerlang dalam bahasa Inggeris. Saya tahulah kita bawa. Jadi kenapa duduk dalam kawasan Bukit Gambir je, kenapa beliau boleh kompetensi dalam bahasa Inggeris? Kenapa pelajar kita tak boleh kompetensi dalam bahasa Inggeris? Jadi kita yang mengajar, walaupun Cik Salimah kata kekurangan guru bahasa Inggeris, jadi kekurangan guru ini tuan-tuan di mana-mana lagi Johor. Dan saya nak umumkan, nak tahu untung kalau diambil ni, tadi terlupa nak maklum, kita tak akan dapat cikgu cukup 100%. Kerana dasar bagi seluruh manusia, guru perkhidmatan awam hanya dibekalkan 96%. Yang 100% adalah tentera dan polis. Lain-lain perkhidmatan, doktor pun tak masuk 100%. Jadi kita baru, saya mesyuarat pengurusan tertinggi, saya dah semak, kita di Johor, bekalan guru kita memang di paras 96%. Dan ada daerah lah yang 45% kekurangan guru, maknanya dah cukup guru. Jadi kita guru kenalah tampung-tampung lah mana-mana kekurangan itu, sebab itu dasar. Kita tak mungkin dapat perkhidmatan 100%. Ini dasar. Bukannya kita. Jadi kita ada guru yang terlatih, tetapi walau tak ada, kita tak berlantik. Jadi atas komitmen guru-guru untuk memastikan ini, saya harap dapat terus ditingkatkan. Kerana kalau kita lihat di kawasan Bukit Gambir ni, kebanyakan anak-anak kalau kita tengok sosial ni adalah kebanyakannya B40. B40 mungkin juga B2. B2 maknanya pendapatan di bawah 2,000 ke bawah. Jadi perlu sokongan daripada kita. Dia tidak ada pusat tuition. Jadi daripada guru lah dia perlu dapatkan 100%. Oleh itu kejayaan, kecemerlangan dalam bilik belajar amat penting itu. Sebab kecemerlangan sekolah akan disukat dengan kecemerlangan dalam bilik belajar. Oleh itu kita guru-guru telah tercabar dengan pengajaran secara online. Ramai kata tak cukup berkesan, dan hari ini kita berpeluang supaya bersemuka. Jadi kita harap peluang bersemuka ini kita dapat mempertingkatkan, memastikan penyediaan pelajar yang akan menghadapi SPM dan STPM untuk tahun 2021 dapat kita sediakan dengan cukup, kerana peperiksaan SPM, STPM tidak boleh ditangguhkan sebagaimana peperiksaan SPM 2020 terpaksa diadakan, dan kita terpaksa mengadakan peperiksaan SPM sesi kedua 2021 bermula pada 6 April. Tapi kita tak risau sebab dalam Johor hanya ada 100 lebih calon saja yang terlibat, dan seluruh negara ada 3,000 lebih. Jadi tidak ramai yang terlibat dari COVID, dan ini
Datuk Bakarudin selaku pengarah Lembaga Pesan mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua warga guru yang telah pastikan SPM berjalan. Dan malam masuk lagi WhatsApp saya dah hantar daripada BPD, ada berapa orang guru mungkin terpaksa meneruskan tugas-tugas resmi untuk menanda kertas pesan, dan mereka kita beri terus berada di rumah tanpa pelajaran PBDR secara online. Itu adalah kerja resmi. Jadi kita harap ini dapat dibantu mana-mana sekolah terlibat, kerana kita memastikan perpisahan SPM dapat dikeluarkan ikut tempoh masa yang telah dirancang. Sebab kita tak boleh lewatkan keputusan SPM ini kerana mereka perlu melanjutkan pelajaran ke luar negara, matrik dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya SPM. Oleh itu kita kena menyediakan pelajar-pelajar SPM tahun 2021, SPM 2021 dengan cukup persediaan, dan kita kena cover lah mana-mana yang tertinggal. Oleh itu saya mudahkan serahkan pada budi bicara pada rakan-rakan guru bagaimana untuk kita cover yang mereka telah tertinggal ini. Sebab ramailah saya tanya secara online semua mengatakan ada yang perlu ditambah. Tapi saya suka berkongsi tuan-tuan, pada tahun 1910 ramai kawan-kawan saya bila saya jumpa buat apa sekarang, dia kata buat master, buat PhD. Buat kat mana? Kat Amerika, London kan, UK. Saya kata cuti ke? Tak, online. Jadi saya pun fikir orang buat PhD online tahun dulu macam tak percaya. Tetapi tahun 2000 kalau tuan-tuan tengok, ramai pelajar-pelajar yang belajar di swasta juga secara online, tak pergi ke kampus, dan akhirnya pelajar kita mengasuh online. Jadi kita kena bersedia bagaimana kita boleh memastikan pelajar online itu berkesan. Kita kena buang dogma kita pembelajaran online itu tak berkesan. Kita kena, itu sebabnya dalam 5 ajakan kita ada perubahan minda dalam pelan pembangunan untuk dalam pendidikan holistik itu. Saya tahu kan 5 ajakan pertama perubahan mindset. Jadi kita kena ubah mindset kita, dan kita juga kita perlu kreatif dan inovatif. Jadi kita perlu menampilkan pengajaran kreatif dan inovatif untuk memastikan pelajar menarik secara online ini. Kita banyak komplain, kita kata aduan kenapa tak kesan. Ada pelajar kata tidur, tak bangun. Ada yang kata buka je, dia lari. Banyaklah kita dapat laporan. Tapi saya kata kalau kita dapat, itu sebabnya dalam pendidikan holistik tambah lagi pendidikan spiritual yang perlu kita bentuk. Maknanya pelajar perlu ada nilai yang bagus dalam diri dia. Kalau dia belajarlah. Ini yang kita perlu pastikan ini dapat dicapai. Saya pernah beberapa kali ke Jepun, pernah dihantar khusus ke Jepun. Saya bukan nak puji lah Dulu kita kata pandang rasa ke timur, kita dengar je. Tetapi saya macam beruntung telah beberapa kali ke sekolah New Zealand, di Australia contoh, pernah ke sekolah ke Eropah dan sebagainya. Kita lihat nilai mereka tinggi. Itu kita kata nilai spiritual itu dalam pendidikan holistik itu kita ada nilai spiritual. Dia jujur tentang diri mereka. Ini yang kita nak tanam pada anak-anak kita. Dia kejujuran ni. Kita bayangkanlah masyarakat Jepun, dia bukan macam apa, dia segi agamanya dia berbeza dengan kita. Kenapa kan pelajarnya jujur, cikgunya jujur. Cikgunya bukan saya nak kata cikgu Malaysia tak inovasi, tapi susah nak dapat tau. Susah nak dapat. Kalau kita pemandu teksi tipu kan, saya naik teksi tak tipu, meter terus masuk, dia akan tunjuk berapa kena bayar dan sebagainya. Ini nilai dia lah. Jadi saya harap akhirnya kita akan dapat membentuk pelajar kita seperti nilai spiritual yang bagus. Ini tugas kita lah. Bukan saja mereka cemerlang, tetapi nilai spiritualnya, nilai keagamaannya dapat ditanamkan dalam diri mereka, akhirnya menjadi pelajar yang cukup harmonis untuk memimpin negara pada masa akan datang. Itu harapan kita bagaimana pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi harapan saya, guru-guru hayatilah pendidikan holistik. Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan hashtag dia kebersamaan memacu pendidikan negeri Johor. Kita ada 5 ajakan, kita ada 12 inisiatif supaya dapat disanakan kerana ia sesuai dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi itulah harapan saya, dan saya mendoakan rakan-rakan guru yang kebahagiaannya masih jauh dari dalam perkhidmatan dapat terus bekerja dengan penuh cemerlang demi pendidikan anak-anak kita. Dan janganlah kita fikirkan apakah ganjaran yang diberi, tak perlu kita fikirkan. Kita serahkan pada Allah.
memberi ganjaran-ganjarannya atas apa usaha yang telah kita usahakan. Dan pada personal saya juga memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dia memberikan pengakhiran saya untuk memimpin Jabatan Pendidikan di Johor. Walaupun saya tak pernah terfikir, tak pernah termimpi dan tak pernah meminta pun jawatan ini, tetapi akhirnya diberikan tanggungjawab dan saya rasa saya terdapat menunaikan apa yang diperlukan oleh pendidikan negara dan saya serahkan seterusnya pada pengganti saya bersama rakan-rakan yang terus meneraju pendidikan negeri Johor. Jadi akhir kata sekolah ini pernah saya bertugas sampai lupa, saya ingat macam kata awal 2000 lah. Sebenarnya saya dulu dari SMA tapi saya tamat belajar pada Peringkat Sarjana, saya ditransfer ke sini kerana suruh mengajar tingkatan 6. Kerana tingkatan 6 ditubuhkan di Bukit Gambir ni. Jadi saya lalu bayangkanlah, saya sedih pandang SMA pindah sini. Tambah lagi jauh. Lepas tu satu ketika jalan ini diperbaiki. Saya terpaksa jalan dalam hingga kereta banyak juga kos untuk cermin pecah, exhauster hancur. Sebab jalan derbung kan. Nak balik jauh dah, bukan 1-2 kilometer. Sepanjang dalam kampung tu potong shortcut nak sampai sini. Jadi itu pengalaman saya pernah bertugas sini sebagai guru akademik biasa. 2 orang pengetua yang saya ingat cikgu arwahnya lah, cikgu tadi ingat nama lupa lah. Bukan Saibi, arwah cikgu Saibi. Dan Ustaz Fahmi yang dari Kelantan, apa nama dia? Arwah juga. Rahim. Dah 2 arwah. Jadi banyak pengalaman bertugas dengan mereka. Cikgu Azli pun ada lagi. Pun lama dengan saya dulu. Cik Taniah semua. Jadi saya kalau rakan-rakan yang lama itu kalau ada salah silap saya sepanjang bertugas dengan tuan-tuan, saya mohon maaf. Jadi akhirnya saya mohonlah di akhir persoalan ini tuan-tuan sama mendoakan kesihatan saya yang terus sihat walafiat bersama keluarga dan dapat meneruskanlah cita-cita saya. Main golf. Sebab dulu main badminton kat sini, tapi dah tak boleh main badminton. Sebab bukan nak cari besar sangat, sebenarnya dah tak larat main badminton. Yang larat main golf je. Jadi main golf walaupun penat. Jangan kata tak penat, main dah nak kata. Apalah naik tu kan. Cubalah. Cik Saliman ni dah saya bawa, dah latih. Dia tahulah penat. Dia kalau dah penat 15 lubang duduk tak kena. Saya boleh terus sampai 18 lubang. Dia mengalah 3 lubang. Dia lagi muda pada saya. Jadi alhamdulillah diberi kesihatan yang bagus, doakan saya terbaik. Jadi akhir kata terima kasih atas menyediakan segala-galanya. Saya bukan nak diraihkan, yang sebenarnya memang niat saya untuk memilih tangkap sambil memantau hari pertama dan saya mengambil kesempatan untuk meninjau-ninjau kembali sekolah-sekolah yang pernah saya bertugas. Esok saya akan ke Johor Bahru, meninjau-ninjau juga sekolah di mana saya 3 sekolah jadi pengetua. Dekat sini semua guru biasa je. Saya dipindah pun ke jabatan atas jabatan konon naik pangkat. Aku tak naik pangkat tu. Saya ingat orang lain Tania naik pangkat DG 41 ke. Dari sini pergi sana 41. Tapi saya ingat lagi Tania Cik Syarudin naik pangkat. Saya naik pangkat ke jabatan 41 dan 44. Lepas tu kena jadi pengetua. Untung cikgu sekarang tanpa jawatan tuan-tuan boleh dapat grade. Saya nak dapat 48 mesti jadi pengetua masa itu. Itu sebabnya arwah Haji Ibrahim dari Kelantan datang jadi pengetua kerana dapat DG 48. Kelantan tak ada kosong. Johor masa tu 17 orang kot orang Kelantan. Jadi kami terpaksa, walaupun agaknya kalau macam ni dah lama jadi pengetua punya dulu kita hanya ada kekosongan. Kosong 48 baru boleh dilantik 48. Rakan-rakan inilah perjuangan kita, time base boleh dinikmati. 48, 44, 52, 54. Dan ada beberapa rakan kita yang dapat guru cemerlang, pengetua cemerlang, guru cemerlang, grade Yusaha C. Tuan-tuan itulah bukan nak kata lah Jadi ini rezeki kita, patut bersyukur tentang profession kita. Jadi sama-samalah kita jaga profession kita yang telah memberi cukup faedah pada kita berbanding dengan profession lain. Jadi dapat ada petua apa? 886 3 dia kira 8 tahun 41 dari 44 dapat 48.
Dan seterusnya. Jadi tak apa, inilah kenikmatan kesyukuran yang Allah berikan pada Profesor kita. Jadi sambut raya dengan memberi perkhidmatan yang cukup cemerlang demi pernikahan anak-anak kita. Jadi terima kasih. Saya sebenarnya cakap dengan rakan saya dan nak say hello je dengan cikgu, jumpa-jumpa yang ada. Tak ada pun macam ni, tapi saya terkejut bila tengok data dan masa tu larilah. Wah, suruh resmi sana, resmi sini. Tapi saya kata dengan Saliman hari ni sehinggalah sampai hari Jumaat saya kena akul arahan siapa pun. Jadi saya tak boleh beri arahan. Ya je lah. Ikut je lah. Kalau saya tak bersalah ni kata saya nak cepat. Tapi saya menghargai keperhatian rakan-rakan, saya terima dengan baik. Jadi mohon dihalalkan makan minum, tapi dalam tu saya tak tahu, saya tak jamah. Sebab ini masuk venue keempat untuk dijamah, tapi buah habis lah. Ya, saya buat balik ni. Nasi je man? Nasi ambeng, tak basi, boleh bawa sampai Johor. Okey, terima kasih. Jadi sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Haji Syahrudin bin Sa'ari, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, atas ucapan itu tadi. Hadirin dan